Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Islam merupakan dua kembar yang tidak boleh dipisahkan. Al-Quran merupakan teks yang tidak akan berubah dan kekal sampai hari akhirat. Al-Quran juga membawa misi perubahan dalam kehidupan seseorang. Jadi, tajuk kami ialah kedudukan Al-Quran di zaman moden. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada hamba-hambanya petunjuk untuk menjadikan panduan dalam kehidupan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi qaddara fahada, dari surah Al-A'la ayat ketiga, yang bermaksud dan yang telah mengatur makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaan. Al-Quran mengandungi prinsip ajaran agama yang merangkumi iman, syariat dan akhlak yang mentadbir hubungan antara hamba dan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan sesama manusia. Dari sini kita dapat lihat Al-Quran merupakan salah satu sumber untuk kita dapatkan petunjuk. Jadi, petunjuk yang Allah sebutkan dalam ayat ketiga dari surah Al-A'la tadi, kita boleh dapatkan hidayah tersebut daripada Al-Quran. Sesungguhnya, kita sebagai umat Islam sangat-sangat wajib untuk percaya dan beriman kepada Al-Quran. Tetapi, rata-rata masyarakat terlena dalam kehidupannya. Ada yang amalkan Al-Quran, ada yang abaikannya. Ada yang berseronok dalam kehidupan duniawinya. Ada juga yang menganggap Al-Quran yang tidak relevan untuk dijadikan cara hidup. Al-Quran merupakan dasar bangunan pemikiran dan masyarakat. Tetapi, mengapa persoalan-persoalan tadi muncul? Jadi, mari kita saksikan ulasan-ulasan daripada kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk kepada persoalan tentang tajuk kita, iaitu kedudukan Al-Quran di zaman moden. Persoalan yang pertama, adakah masyarakat di zaman moden ini tidak mengamalkan Al-Quran? Saya tidak boleh mengatakan ya atau tidak tentang masyarakat yang tidak mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi, ada setengah masyarakat sahaja yang tidak mengamalkan. Bukan semua masyarakat di dunia ini tidak mengamalnya, hanya setengah sahaja. Masyarakat yang tidak mengamalkannya, mereka menganggap Al-Quran ini tidak memberi kesenangan, ketenangan, kegembiraan kepada diri mereka. Yang boleh memberikan kegembiraan kepada diri mereka ialah hal duniawi. Padahal Al-Quran inilah yang memberi kegembiraan. Apabila kita sedang membacanya, kita akan merasakan hati kita ni rasa tenang, seronok. Sebab apa? Sebab kita mengamalkannya, sentiasa mengamal, tidak pernah tinggal pun dalam sehari untuk kita membacanya. Allah suka kepada orang yang sentiasa membaca, mengamalkannya, mukjizat yang Allah telah turunkan kepada kita. Allah tidak suka orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Sebab apa? Mereka tidak memberikan masa, tidak manfaatkan masa mereka dengan Al-Quran. Tapi mereka percaya Al-Quran itu wujud di dunia ini. Mereka tahu Al-Quran itu perlu dibaca. Mengapa mereka tidak mengamalkannya? Hal ini kerana mereka merasakan Al-Quran itu tidak memberi ketenangan kepada mereka, tidak penting dalam kehidupan mereka. Sebab itulah mereka tidak beramal dengan Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' wa rabbukal akram. Maksudnya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Sadaqallahul azim. Apa yang boleh saya simpulkan daripada firman Allah ialah Allah menyuruh kita membacanya, mengamalkan Al-Quran selagi kita masih hidup di dunia ini. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah pun merasa seronok dengan kita. Sebab apa? Sebab kita sentiasa mengamalkan dalam sehari itu, kita mengamal dan tidak pernah tinggal pun untuk membacanya. Sebab apa? Allah dah perintahkan untuk kita membaca Al-Quran.
Cara penyelesaian yang saya boleh berikan ialah bacalah. Itu sahaja yang saya boleh katakan, bacalah, sebab Allah telah berfirman dalam surah yang saya telah bacakan sebentar tadi, Iqra' wa rabbukal akram, bacalah. Maka bacalah Al-Quran. Carilah sedikit masa untuk membacanya. Kita beramal dengan Al-Quran. Kita fahami isi kandungan yang termaktub dalam Al-Quran itu. Sekiranya kita membacanya, kita beramalkan dengan cara yang betul, kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan membahaskan persoalan yang kedua pula. Persoalannya ialah, mengapakah masyarakat moden kini melebihkan hal duniawi? Ini kerana mereka menganggap bahawa mereka akan terus hidup dan tidak akan mati, dan dunia ini tidak akan binasa. Dunia yang sementara ini tidak boleh untuk kita mengagungkan sehingga kita melupai negeri di akhirat sana. Ini kerana negeri di akhirat sana merupakan tempat yang kekal selama-lamanya dan tidak akan ada tempat lain lagi selepas itu. Cinta dan kasih yang berlebihan kepada dunia boleh melemahkan jiwa dan fizikal terhadap seseorang. Allah SWT telah berfirman dalam surah Hud ayat 15 hingga 16 yang menerangkan bahawa barang siapa yang mengejar dunia dan segala perhiasannya, maka Allah akan memberikan segalanya sehingga dia tidak akan rugi apa-apa di dunia. Tetapi dia adalah manusia yang paling rugi di akhirat kelak, dan neraka adalah tempat perakhirannya. Jadi kita sebagai umat Islam perlu seimbangkan perkara dunia dan juga akhirat. Tidak mengejar dunia semata-mata kerana akhirat itu adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Persoalan ketiga adalah, mengapakah masyarakat di zaman moden ini menganggap Al-Quran itu tidak relevan untuk cara hidup mereka? Okey, jawapannya adalah kerana mereka menganggap cara hidup Al-Quran ini ketinggalan zaman. Okey, sebagai contoh adalah aurat. Perempuan zaman moden ini kebanyakan mereka memakai tudung tetapi menampakkan leher mereka, sedangkan leher mereka itu adalah aurat. Apabila kita menegur, malah ramai yang menganggap perbuatan itu seperti tidak bersalah. Contoh kedua adalah, bagi lelaki, mereka sering memakai seluar pendek ketika bermain bola dan telah menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Dalam Al-Quran telah menyebut bahawa cara menutup aurat mengikut syariah Islam. Tetapi masih ramai yang menolak cara berpakaian mengikut syariah Islam. Kenapa? Kerana mereka takut akan digelar sebagai ustaz ataupun ustazah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la ayat 10 hingga 11, Bismillahirrahmanirrahim, sayudzakiru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, yang bermaksud orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat pelajaran, manakala orang kafir pula akan menjauhinya. Okey, dekat sini kita dah nampak dah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaatinya akan mendapat pelajaran dan maju ke hadapan, manakala orang kafir pula akan mundur ke belakang. Jadi dekat sini, yang mana ketinggalan zaman, ya? Relevan atau tidak relevan Al-Quran pada zaman sekarang itu terpulang kepada kita. Janji Allah akan tetap berlaku bahawa Al-Quran itu akan dipelihara sehingga ke hari kiamat. Tidakkah kita sedar bahawa betapa mulianya Al-Quran sehingga ianya dipelihara ke hari kiamat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Namun begitu, takkan kita sanggup nak tengok Al-Quran dihina pada zaman sekarang? Wahai para hufaz, jagalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Sampaikan kepada mereka yang masih lalai tentang Al-Quran. Sanggupkah anda melihat Al-Quran dibakar? Sanggupkah anda apabila melihat Al-Quran itu dipijak? Sanggupkah anda melihat para hufaz dihina kerana Al-Quran? Sanggupkah anda melihat institusi pengajian Al-Quran tidak diambil berat? Ayuh rakan-rakan sekalian, Allah sayang kita. Allah turunkan Al-Quran untuk kita, untuk dijadikan panduan hidup dan peneman kita ketika dikubur. Marilah sama-sama kita tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran dan mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau bukan kita, siapa lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhir ayat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Walaupun Al-Quran itu terpelihara sehingga ke hari kiamat, namun tugas kita untuk memartabatkan kedudukan Al-Quran pada zaman sekarang.